لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan hidayah dan inayahnya juga dapat kita melaksanakan kewajipan-kewajipan ibadah dan menuntut ilmu. Kita sambung membaca tafsir surah Al-Baqarah. Malam ni kita sambung ayat ke-40. Ayat ke-40, kalau dalam kebanyakan mushaf di muka surat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku kurniakan kepada kamu, dan penuhilah janjimu agar aku penuhi pula janjiku, dan semata-mata kepadaku sahajalah kamu takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Dan percayalah kepada apa yang aku turunkan, yang bersetuju dengan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu jadi orang yang mula sekali mengkufurinya, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan kepadaku semata-mata sahajalah kamu bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sadaqallahul azim. Ayat 40 hingga 44. Dakwah kepada Bani Israel. Dulu ayat yang awal dalam surah Baqarah menerangkan tentang sifat orang bertakwa, 5 ayat. Kemudian orang kafir, tentang orang kafir 2 ayat. Kemudian tentang orang munafik 18 ayat kalau tak silap. Kemudian cerita tentang Nabi, perintah supaya beribadah, cerita tentang Nabi Adam. Lepas ni panjang cerita tentang Bani Israel.
Sebagaimana telah kita maklumi pada keterangan sebelum ini, selain daripada suku Arab Bani Aus dan Bani Khazraj, maka ada pula penduduk Madinah dari kalangan yang beragama Yahudi. Ini kita latar belakang dulu. Surah Baqarah ni surah Madaniyah, turun di Madinah. Jadi waktu dalam tafsir ni dia perkenalkan awal dulu tentang latar belakang Madinah. Mereka, yakni Yahudi tadi, bukanlah bangsa Arab, keturunan Qahtan atau Adnan, tetapi mereka adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq, cucu kepada Nabi Ibrahim. Semuanya Rasulullah. Nabi Yaqub ada 12 orang anak lelaki. Daripada 12 orang itulah nanti lahirnya kabilah Yahudi, ada 12 kabilah. Salah seorang anak Nabi Yaqub adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, cucu kepada orang yang mulia, cicit kepada orang yang mulia. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi, 4 lapis Nabi. Itu disebut dalam satu hadis Rasulullah SAW. Maka berkembang biaklah anak keturunan Nabi Yaqub yang 12 orang. Nabi Yaqub sendiri digelar sebagai Israel, yang maknanya hamba Allah atau ketua berjuang agama Allah, ketua berjuang bersama Allah. Israel, il di belakang itu adalah Allah. Dalam bahasa Hebrew lah, mungkin kita pernah dengar Il, Elah, Elohim, Elai. Ini panggilan Allah. Berbahasa Arab panggil Allah, dan kita Melayu ambil Allah. Dan umat Islam hari ini bangsa apa pun ambil Allah. Bani Israel menerima Taurat dari Nabi Musa. Lama-lama timbullah pada mereka kesan bahawa agama yang mereka pusakai nenek moyang itu dirumuskan dalam Taurat Nabi Musa dan Nabi-Nabi lain sesudah Musa. Agama itu adalah khusus buat mereka belaka. Sebenarnya agama itu adalah agama Islam, agama Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, agama Nabi Yusuf sendiri. Islam berserah diri. Waktu kita berjumpa ayat dalam surah Baqarah, Nabi Yaqub ketika didatangi oleh kematian bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah selepas aku mati nanti? Ma ta'buduna min ba'di. Mereka menjawab, kami akan terus menyembah Tuhanmu, Tuhan bapa kami Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, dan kami berserah diri. Berserah diri itu dalam bahasa Arab disebut muslimin. Kami berserah diri, wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri kepada Allah. Tapi kemudian agama Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi ini jadi dikenali sebagai agama untuk bangsa mereka, bangsa Yahudi. Di antara 12 suku Bani Israel, Bani Israel maknanya Bani Yaqub lah, anak cucu Nabi Yaqub. Di antara 12 suku itu yang terbesar adalah suku anak yang kedua, yaitu Yahuda. Yahuda atau disebut juga Yahuda. Lama kelamaan menjadi kebiasaanlah mereka menyebut diri sebagai Yahudi, dan agama mereka agama Yahudi yang dibangsakan kepada Yahuda itu. Padahal yang lebih tepat supaya semuanya tercakup ialah kalau disebut Bani Israel. Kalau sebut Bani Israel, dia merangkumi semua keturunan Nabi Yaqub. Kalau Yahuda, Yahudi, jadi macam daripada salah seorang keturunan ataupun anak Nabi Yaqub sahaja, iaitu Yahuda. Tapi ada juga kemungkinan lain, iaitu bila
Bani Israel dibawa pindah oleh Nabi Musa menghala ke Palestin, dibebaskan daripada penindasan Firaun, tak dapat masuk ke Palestin. Lepas Nabi Musa wafat, Nabi Harun pun wafat, zaman mereka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, barulah mereka masuk ke Jericho, sebahagian daripada Palestin. Kemudian pada zaman Nabi Daud dapat masuk semua, menjatuhkan musuh mereka iaitu Maharaja Jalut. Jadi Bani Israel di bawah pimpinan Talut, kemudian di bawah pimpinan Nabi Daud ada satu negara kerajaan yang besar dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian lepas zaman Nabi Daud diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman pula wafat, kerajaan itu lama-lama jadi lemah dan terbahagi dua. Kerajaan yang belah utara dipanggil kerajaan Israel, nisbah kepada Bani Israel, Nabi Yaqub tadi. Kerajaan yang selatan dipanggil kerajaan Yahuda. Yahuda nisbah kepada Yahuda lah tadi, anak kedua Nabi Yaqub. Yahuda ni moyang kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maknanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang mengasaskan kerajaan itu adalah dari susu galuh anak kedua Nabi Yaqub, iaitu Yahuda. Kerajaan yang utara jatuh, musnah. Tinggal kerajaan yang selatan, kerajaan Yahuda. Lama kelamaan kerajaan itu pun jatuh. Jadi bangsa tu masa tu dah dikenali sebagai Yahuda, bangsa Yahudi. Nisbah kepada barangkali keturunan Yahuda lah yang paling ramai di kalangan anak-anak Nabi Yaqub. Dan juga mungkin sebab kerajaan yang last itu adalah kerajaan Yahuda, nisbah kepada moyang Nabi Daud dan Sulaiman. Adapun Nabi Musa daripada keturunan anak Nabi Yaqub yang nama Levi. Baik. Jadi di Madinah, selain yang didakwah untuk orang Arab, Qahtan dan Adnan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Tuhan menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Suku mereka yang besar di Madinah ketika itu adalah suku yang dipanggil Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Dengan berhijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka rapatlah pergaulan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, ahli kitab. Apatah lagi ketika itu kegiatan perdagangan ada di bawah tangan mereka, maknanya dikuasai oleh mereka. Mereka selalu bertemu di pasar dan telah dibuat perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAW untuk hidup berdampingan secara damai. Maka Rasulullah diperintahkan supaya menyampaikan dakwah pula kepada mereka. Itulah dalam ayat tadi disebut, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Maknanya itu juga termasuk sebahagian daripada dakwah Rasulullah SAW kepada manusia. Dakwahnya kepada semua orang. Di Mekah bermula dengan bangsa Arab, tapi di celah-celah itu yang masuk Islam ada juga yang orang Negro iaitu Bilal, ada orang Eropah iaitu Suhaib Ar-Rumi, kemudian ada orang Parsi. Orang Parsi itu Salman, tapi Salman di Madinah. Ya, jadi sasaran dakwahnya juga adalah orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itu adalah ahli kitab, agama daripada nabi-nabi dulu, maka lebihlah diharapkan agar mereka memeluk Islam. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku kurniakan kepada kamu. Allah Ta'ala suruh mereka ingat nikmat-nikmat yang mereka dapat daripada dulu. Dan penuhilah janjimu agar aku penuhi pula janjiku. Ada janji yang Allah Ta'ala ambil daripada mereka, daripada nenek moyang mereka dulu. Di antaranya adalah janji supaya beriman, menyembah Allah, dan juga janji untuk mengikuti Nabi yang akhir, iaitu Nabi Muhammad SAW.
dihadapkan seruan kepada mereka, kerana patutlah mereka yang terlebih dahulu menerima kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mengingatkan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Di antara bangsa-bangsa yang sezaman dengan mereka dulunya, merekalah yang dikhususkan Tuhan mendapat nikmat wahyu, kerana nabi-nabi banyak dari kalangan mereka, puluh-puluh, mungkin capai ratus. Walaupun kita tahu Nabi dan Rasul itu ada 124,000 orang, tapi sebahagian besarnya kita tak tahu namanya dan tempatnya di mana, zamannya. Yang kita tahu ada namanya dalam Al-Quran 25 orang. Daripada 25 orang tu, sebahagian besarnya adalah Bani Israel, mulai daripada Nabi Yaqub, Yusuf, Musa, Harun, Nabi apa tadi? Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ini Bani Israel. Nabi Ayub pun disebut juga Bani Israel. Nabi Yunus. Kemudian Nabi-Nabi yang tidak disebut nama dalam Quran, macam kita sebut lagi Nabi Yusha, Nabi Syamuel. Dan dalam hadis ada disebut Bani Israel membunuh 43 orang Nabi dalam satu malam. Apa disebut namanya? Jadi banyak lagi Nabi di kalangan mereka. Untungnya sebab bila ada Nabi itu, maknanya mereka dapat maklumat direct kepada Allah Ta'ala. Nabi-Nabi dapat wahyu. Macam kita sekarang, kita ada Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita fahami maknanya, kita tengok situasi masyarakat yang kita hidup, bagaimana panduannya daripada Quran, ada bimbingannya. Tetapi berbanding dengan hidup di zaman wahyu turun, dia lagi best itu. Sebab bila ada apa-apa, tunggu wahyu turun, ada jawapan daripada Allah Ta'ala. Ada ketiganya dapat jawapan terus, ada ketiganya dapat lambat, tapi dapat direct. Ada pun zaman kita dah tak ada dah. Dengan kewafatan Rasulullah SAW, maka terputuslah hubungan antara langit dengan bumi. Malaikat Jibril tidak lagi turun membawa wahyu. Inilah yang ditangisi oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ni pengasuh Rasulullah SAW semasa baginda kecil. Bila Rasulullah SAW wafat, Ummu Aiman masih hidup. Maknanya dia lebih tua, walaupun dia lebih tua pada Rasulullah SAW. Bila Rasulullah telah wafat, Rasulullah dulu masa hidup selalu ziarah dia. Ialah pengasuh baginda. Jadi bila baginda telah wafat, Khalifah Abu Bakar bersama Sayyidina Umar pergi ziarah Ummu Aiman. Abu Bakar yang ajar, mari kita ziarah Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah dulu selalu ziarah. Maka maknanya di antara cara kita nak mengenang orang yang telah meninggal dunia adalah kita menziarahi, kita menghubungi orang yang selalu arwah ziarah. Bila mereka ziarah, mereka pun bercakap-cakap pasal Rasulullah SAW. Ummu Aiman menangis. Bila Ummu Aiman menangis, Sayyidina Abu Bakar pujuk dia. Kata Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau tahu bahawa Rasulullah di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada masa baginda hidup? Maknanya alam barzah Rasulullah itu jauh lebih baik daripada masa baginda hidup di sisi Allah. Kata Ummu Aiman, aku bukan tak tahu. Aku menangis bukan kerana itu. Aku menangis kerana terputusnya wahyu. Jadi itu istimewanya hidup zaman wahyu. Bani Israel ni mereka telah menikmati zaman bersama banyak Nabi, banyak wahyu mereka dengar. Sepatutnya mereka lah yang lebih dahulu menerima Islam bila Nabi SAW berdakwah kepada mereka, sampai mereka dilepaskan dari perhambaan Fir'aun. Maknanya nikmat yang lain. Tadi nikmat wahyu, kemudian mereka telah dibebaskan daripada perhambaan Fir'aun, dibebaskan oleh Nabi Musa AS. Bahkan bukan sekadar bebas daripada perhambaan Fir'aun,
Mereka melihat depan mata mereka Firaun yang zalim dan kejam itu mati, tenggelam di Laut Merah. Mereka diberi tanah istimewa pusaka nenek moyang mereka Ibrahim dan Ishak, dan berpuluh-puluh banyak Nabi dan Rasul dibangkitkan dalam kalangan mereka. Patutlah mereka mengingat nikmat itu, dan dari sebab itu patut pula lah mereka yang dahulu sekali menyatakan iman, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang Allah Ta'ala sebut, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu. Yang kedua, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Berpeganglah dengan janjiku, aku akan pegang janji kamu. Di samping itu disuruh mereka mengingat kembali janji khusus mereka dengan Allah. Meskipun kitab Taurat sudah tidak ada aslinya lagi, namun janji itu masih ada, yaitu mereka tidak akan mempersekutukan yang lain dengan Allah, tak boleh syirik. Supaya beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang datang menegakkan keimanan kepada Allah. Dijanjikan pula kelak akan diutus seorang Rasul di antara saudara mereka, Bani Ismail, anak cucu Nabi Ismail. Nabi Ismail masih lagi saudara dengan mereka, sebab mereka ni anak cucu Nabi Yaakob. Nabi Yaakob tu bapanya adalah Nabi Ishak, pak saudaranya adalah Nabi Ismail. Jadi sebenarnya Yahudi dengan Arab ni dia sepupu lah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi itu telah datang membawa ajaran sama seperti ajaran yang telah mereka janjikan dengan Allah itu pula, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Berbanding orang Arab yang menyembah patung berhala, berbanding dengan orang Majusi menyembah api, agama mereka menyembah Allah juga. Sama dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Patutlah mereka ingat janji itu kembali, dan Tuhan pun telah berjanji pula dengan mereka akan memberi mereka kemuliaan di antara manusia dan bangsa-bangsa, asalkan mereka tetap setia dengan janji itu. Tuhan akan memenuhi janjinya pula. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, wa iyaya farhabun, dan kepadaku sahajalah kamu takut. Tuhan kata, kepadaku sahajalah kamu takut, jangan takut kepada yang lain. Jangan merasa lemah untuk menyatakan iman kepada Muhammad SAW kerana ancaman dari ketua-ketua mereka atau rabai-rabai mereka, pendeta-pendeta mereka. Jangan segan menyatakan iman kerana takut akan kalah pengaruh. Ini di antara sebab kenapa ramai di kalangan Bani Israel, ahli kitab di Madinah, tidak memeluk Islam, sebab bimbang kedudukan, bimbang kehilangan pengaruh. Yang bersedia ataupun bersungguh-sungguh memeluk Islam hanya beberapa orang. Di antaranya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ada nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan dia. Abdullah bin Salam ni orang alim di kalangan Yahudi. Dia jumpa Rasulullah SAW, setelah melihat tanda-tanda yang ada pada Rasulullah, dia memeluk Islam. Lepas tu dia berkata, ya Rasulullah, bangsa Yahudi ni suka buat tuduhan palsu. Dalam bahasa Melayu kita panggil fitnah lah, ataupun tohmah. Dia bimbang. Lalu Rasulullah cuba, Rasulullah test. Rasulullah suruh dia duduk dalam rumah. Rasulullah panggil orang-orang ketua-ketua Yahudi ni. Rasulullah tanya kepada mereka, siapakah Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Jadi kedudukan Abdullah bin Salam ni macam mana? Mereka kata, oh dia orang yang baik di kalangan kami, dan bapaknya juga orang baik. Wa khairuna wa bunu khairina. Apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Maka kata mereka, tak lindunglah, takkan dia masuk Islam. Lalu Rasulullah suruh Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam depan mereka mengucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba orang-orang Yahudi itu kata, dia inilah yang paling jahat di kalangan kami.
bapa dia pun jahat. Wa syarruna wa bunu syarrina. Lalu kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, inilah yang aku bimbang. Terus bertukar, apa bahasa sekarang kata, U-turn, speed balik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata jangan takut, takut kepada Allah sahaja, jangan takut untuk memeluk Islam. Kemudian dijelaskan lagi oleh Tuhan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersetuju dengan apa yang ada sertamu. Disebut dalam bahasa Arabnya musaddiqan lima ma'akum. Quran itu turun memperakui apa yang ada pada kamu, iaitu kitab Taurat. Apa yang Quran ajar, apa yang Quran sebut itu sama dengan apa yang disebut dan diajar dalam Taurat. Jika kamu tilik kembali isi Taurat yang memerintahkan kamu percaya kepada Allah yang Esa, jangan buat berhala, jangan hormat, hendaklah hormat kepada ibu bapa, jangan berzina, jangan mencuri, jangan naik saksi dusta, jangan jadi saksi dusta. Nescaya kamu akan mengakui kebenaran Al-Quran yang memang itu jugalah pokok ajaran yang dibawanya. Yang ini dalam term bahasa Inggeris dipanggil the Ten Commandment, 10 arahan Tuhan. Ada dalam kalau dalam Bible bahagian awal, kitab-kitab yang awal tu ada sebut benda tu, 10 perkara asas. Dulu ada filem tajuk The Ten Commandment, cerita Nabi Musa kan. Dan janganlah kamu menjadi orang yang memula-mula mengkufurnya. Kerana kalau kamu kufur, kamu tolak dan kamu tentang Al-Quran itu, bererti kamu menentang kitab yang ada dalam tanganmu sendiri, kerana ajarannya sama. Kemudian disebut, janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jual di sini maknanya ganti. Artinya, kamu mengharapkan kemegahan lalu kamu dustakan kebenaran ayat Allah. Mereka yang tak nak terima kebenaran Quran tu, mereka seolah-olah melepaskan kebenaran. Mereka tolak kebenaran untuk mempertahankan kemegahan atau kedudukan tadi. Nak dapat harga yang sedikit. Berapa pun pangkat yang kamu dapat lantaran mendustakan kebenaran, namun itu masihlah harga yang sedikit dibandingkan dengan kerugian rohani yang kamu dapat. Maknanya bila menolak kebenaran, walaupun dapat untung dunia, tapi berbanding dengan kebenaran yang ditolak tu, untung dunia tu tak seberapa, sedikit sahaja. Dari segi rohaninya pun iya, dari segi akhiratnya apatah lagi. Bila menolak kebenaran dalam hidup, di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, itu rugi yang sebesar-besarnya. Makna habuan yang dipertahankan di dunia tu tak ada apalah, sedikit sahaja. Kerana kesegananmu menerima kebenaran, lain tidak hanyalah kerana kamu memelihara hubungan dengan ketua-ketua kamu, padahal ketua-ketua itu tidak dapat melepaskan kamu dari bahaya yang akan ditimpakan Allah kepada kamu. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dicampur yang betul dengan yang tak betul. Jadi soal manusia berbohong, menipu ini sejak dulu telah berlaku. Yang menjadi keliru ni bila benar dengan bohong dicampurkan. Jadi orang yang tidak tahu tengok, betul juga. Rupanya dalam benda-benda yang betul itu ada benda bohong yang dimasukkan. Di dalam catatan kitab Taurat diperingatkan bahawa seorang Rasul akan datang dari kalangan saudara sepupu mereka, yakni Bani Ismail. Tanda-tandanya sudah jelas dan sekarang tanda itu sudah ditemui. Tetapi pemuka-pemuka agama mereka melarang pengikut mereka percaya kepada Rasulullah SAW
Karena kata mereka, kitab-kitab Nabi mereka itu tersebut juga bahawa akan ada Nabi-Nabi palsu. Jadi itu menyebabkan mereka tidak menerima Rasulullah SAW. Lalu mereka katakan kepada pengikut-pengikut itu bahawa ini adalah Nabi palsu, bukan Nabi yang dijanjikan. Kalau pengikut mereka datang bertanya, mereka sembunyikan kebenaran, dan kitab mereka sendiri mereka tafsirkan lain dari maksudnya. Padahal mereka telah mengetahui bahawa memang Muhammad SAW itulah Nabi dari Bani Ismail yang ditunggu-tunggu itu. Di antara sebab kenapa ada Bani Israel di Madinah pada zaman itu adalah kerana satu, kerajaan mereka kita sebut tadi, kerajaan Israel, kemudian kerajaan Yahuda jatuh, diserang oleh musuh Parsi, Bukhtanasar. Bila kerajaan mereka jatuh, sebahagian dari mereka menjadi pelarian ke selatan sampai ke Madinah. Yang kedua, ada pendapat kata Bani Israel ataupun pengikut-pengikut Nabi Musa ni, ketika Nabi Musa bawa mereka pergi haji, mereka lalu di Yasrib, nama-nama Madinah. Ketika melihat Yasrib itu banyak pokok-pokok kurma, ladang-ladang kurma, kata Nabi Musa, barangkali inilah tempat bangkitnya Nabi akhir zaman, sebab kawasan itu banyak kurma. Maknanya telah diisyaratkan kepada mereka bahawa Nabi yang akhir dia akan bangkit di tempat yang banyak pokok kurma. Jadi sebahagian daripada mereka balik daripada haji, menetap di Madinah, di Yasrib, menunggu Nabi akhir zaman itu. Berapa lama tunggu? 2-3 ribu tahun. Berapa generasi itu. Satu sebab tunggu Nabi yang akhir. Satu sebab lagi adalah, kalau mereka tak tunggu, confirmlah Nabi itu bukan daripada keturunan mereka. Bila mereka tunggu, ada peluang mungkin anak cucu dia orang salah seorang yang jadi Nabi akhir itu. Rupa-rupanya tidak. Allah Ta'ala lantik di kalangan Bani Ismail yang jadi Nabi yang akhir, bukan dari kalangan mereka. Lalu mereka tak mahu beriman kepada Nabi yang akhir ini, sebab mereka dah lama rasa Nabi-Nabi ni Bani Israel semua. Kenapa ada Bani Ismail pula jadi Nabi? Jawapannya, itu hak Allah Ta'ala nak lantik siapa-siapa pun. Kalau Nabi yang akhir itu dilantik di kalangan Bani Israel juga pun, belum tentu mereka beriman, sebab mereka telah membunuh ramai Nabi-Nabi bila mereka tak suka ajaran Nabi itu. Mereka telah membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bapanya pun dibunuh. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa ni dengan Nabi Yahya tadi pangkat anak saudara lah. Sebab Nabi Zakaria dengan Maryam, ibu Nabi Isa tu adalah anak saudara. Jadi Nabi Yahya tu pangkat pak sepupu lah kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa pun mahu dibunuh. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, lalu mereka membunuh orang lain yang diserupakan. Jadi nampak dari situ, susu galunya fahamlah kita kenapa Allah Ta'ala lantik Nabi di kalangan bukan Bani Israel dah. Sebab mereka banyak mendustakan Nabi dan Rasul sebelumnya. Untuk mempertahankan kedudukan, mereka telah sengaja mencampur adukan yang benar dengan yang salah dan menyembunyikan yang sebenarnya. Ayat 41 untuk peringatan bagi orang awam, dan ayat 42 peringatan bagi pemuka-pemuka agama mereka. Ayat 41 tadi, berimanlah dengan apa yang tadi kami turunkan, yakni Al-Quran. Ayat 42, jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan. Itu kepada pemuka-pemuka agama. Ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan dan kecurangan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka diajak membersihkan jiwa. Maknanya yang salah itu kena tinggalkan, kemudian sucikan jiwa.
dengan mengadakan ibadat tertentu kepada Allah, iaitu dengan mengerjakan sembahyang. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Dengan sembahyang, hati terhadap Allah menjadi bersih dan khusyuk. Dengan mengeluarkan zakat, penyakit bakhil menjadi hilang dan timbullah hubungan batin yang baik dengan masyarakat, terutama orang fakir miskin yang selama ini hanya mereka peras tenaganya, dan yang mana terdesak mereka pinjamkan wang dengan memungut riba. Kita azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT, Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel untuk mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila Tuhan telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah yang lebih didalamkan dengan sembahyang, kemudian mengeluarkan zakat, maka tumbuhlah iman dengan suburnya. Kerana ada juga orang yang mengaku beriman tetapi malas sembahyang. Bahayalah iman itu, kerana ia akan runtuh. Dan hendaklah dididik diri bermurah hati dengan mengeluarkan zakat, kerana bakhil adalah musuh yang terbesar bagi iman. Apabila berperangai bakhil, nyatalah orang itu tidak beriman. Kemudian mengapa disuruh lagi rukuk bersama orang yang rukuk? Tidakkah cukup disebut perintah sembahyang? Kerana rukuk itu sebahagian daripada pergerakan perbuatan sembahyang. Bukankah ini berulang? Jawapannya bukan. Ada orang yang faham bahawa
asal aku sudah sembahyang sendiri di rumah, tidak perlu lagi aku bercampur dengan orang lain. Tidak sembahyang sendiri. Itulah yang salah. Sembahyang sendiri pun belum sempurna, tetapi rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk, yakni bawalah diri ke tengah masyarakat, pergilah berjamaah. Kerana bila kita berjamaah, apa-apa kejahatan pada solat kita ditampung dengan kita berjamaah bersama imam. Ada maksud lain. Arti rukuk ialah khusyuk. Jangan hanya sembahyang asal sembahyang. Sembahyang mencukupi kebiasaan hari-hari sahaja, tidak dijiwai oleh rasa khusyuk. Sebab itu nanti dalam ayat berikutnya, ayat 86 ada cerita pasal khusyuk. Ayat 45. Inilah yang diserukan kepada Bani Israel, yakni agar mereka teruskan sahaja agama yang diajar Nabi Musa kepada lanjutannya, iaitu diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, agar mereka menjadi Muslim, menyerah diri kepada Tuhan, hidup sebagai Muslim yang sejati. Ada tafsiran ketiga yang tidak disebut di sini, iaitu perbuatan rukuk itu adalah sebahagian daripada perbuatan dalam sembahyang yang ada pada ajaran asal Nabi Musa, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Kalau kita tengok ayat-ayat Quran tentang cerita Nabi Zakaria, umpamanya ada cerita pasal rukuk, ada cerita pasal perintah kepada Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Wahai Maryam, tunduklah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Tapi dalam ibadah yang ada pada orang Yahudi dan Kristian, setelah lama tempoh berlalu, pada zaman Rasulullah SAW itu dah tak ada rukuk, sembahyangnya tak ada rukuk dah. Sedangkan bila kita baca kisah Nabi Zakaria, Maryam, kisah Nabi dulu ada rukuk tu. Tapi kerana agama bila lama tak dipelajari betul-betul, bercampur dengan amalan-amalan lain, lama-lama sembahyang pun berubah. Hari ini kita tengok orang Kristian sembahyang, mereka hanya duduk atas kursi, lepas tu mereka berlutut. Dalam gereja tu, kursi panjang tu belah bawah ada apa nama panggil, ada lapik untuk orang berlutut. Ada tempat yang disediakan apa dia punya span dia tu, cover dia untuk letak lutut. Jadi mereka berlutut sahaja. Yahudi sembahyangnya ada yang kita tengok sembahyang di tembok menangis di Palestin tu, mereka hanya berdiri dan menunduk-nundukkan kepala. Ada juga ditunjuk sembahyang orang Yahudi yang lain, mereka sujud tapi meluncur panjang kaki itu macam baring meniarap. Rukuk memang tak ada. Jadi bila Allah Ta'ala kata kepada mereka sembahyang, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk, makna mereka disuruh sembahyang, zakat dan beribadah, sembahyang bersama dengan umat Nabi Muhammad SAW yang sembahyang mereka itu ada rukuk macam sembahyang Nabi-Nabi mereka yang asal. Jadi itulah pesanan Allah Ta'ala kepada mereka. Lanjutnya nanti ayat yang berikutnya, atamuruna an-nasa bil bir, adakah patut kamu menyuruh manusia buat kebajikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa diri kamu. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Ada apa-apa? Jika tak ada, sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang dari kelemahan diri saya mohon ampun kepada Allah SWT. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih ifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik, anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.